ini adalah rentetan. Daripada satu perang ke satu perang tu dia adalah rentetan. Jadi tak perlu ditukar-tukar, tak perlu ditukar-tukar ketua panglimanya, maka dikekalkanlah Zaid bin Harisah ni memimpin daripada awal, membawalah kepada perang-perang yang lain. Semisal kalau ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, tengok dalam peristiwa yang ke-36 ni, perang 36 Jamadil Akhir, lokasi perang dikenali sebagai At-Tarif ataupun At-Tariq. Perang ini adalah perang rentetan kepada perang yang ke-32. Okay, perang ini adalah perang rentetan kepada perang yang ke-32. Kalau ibu-ibu tengok, perang yang ke-32 tu adalah perang yang dipimpin oleh Muhammad bin Maslamah. Okay, ada satu lokasi namanya Zuqassah. Di situ tentera Nabi yang dipimpin oleh Muhammad bin Maslamah bertemu dengan Bani Sa'labah. Okay. Jadinya peristiwa tu dia membawa kepada peristiwa ni. Okay. Jadi berlakulah Sariyah Zaid bin Harisah. Sebelum ni Zaid bin Harisah dah pimpin, ada dua tentera dah. Satu ke Al-Jamum, satu lagi ke Al-Aish. Jadi Nabi SAW bawa lagi Zaid bin Harisah ni memimpin perang ni. Okay, baik. Seperti mana yang saya sebutkan pada ibu-ibu sebelum ni, perang Ahzab, tamatnya perang Ahzab, Nabi SAW tukar strategi Nabi dalam mengekalkan keamanan negara. Nabi lagi bukan bersifat defensif, mempertahankan diri. Tapi Nabi SAW mulakan langkah yang lebih agresif, proaktif adalah dengan langkah menyerang. Nabi mengambil keputusan dengan melangkah menyerang. Tapi serangan ni dia berbeza dengan kabilah dan dia berbeza dengan kerajaan Parsi maupun kerajaan Rom. Rom dan Parsi ni dia menyerang dengan niat untuk meluaskan jajahan, untuk membina koridor-koridor ketenteraan-ketenteraan dia lah kerajaan dia. Tapi Nabi SAW hanya menyerang setelah diperangi. Artinya, kalau dahulu tentera nak nyerang Nabi, baru Nabi serang. Itu namanya defensif. Beza kali ni, musuh tak serang Nabi. Tapi musuh telah menyerang Nabi dahulu. Contoh dalam perang Ahzab. Dalam perang Khandaq ataupun perang Ahzab tu ada banyak kumpulan daripada rantau Arab. Orang Ghatafan ada, orang daripada Yahudi Khaybar ada, orang-orang daripada Quraisy dan sekutu-sekutu daripada Quraisy pun ada. Jadi mereka ni pernah menyerang Nabi. Jadi mereka inilah yang Nabi serang pada situasi yang kita tengah bincang ni. Bani Sa'labah, kemudian nanti kita akan jumpa lagi dengan tentera-tentera daripada Bani Juhaina lah dan sebagainya. Ini adalah tentera-tentera yang terlibat dalam perang Khandaq, perang Parit. Jadi Nabi serang mereka. Bukan kata waktu tu mereka menyerang, tidak. Mereka tak ada apa-apa dah. Mereka dah pulang dari peperangan. Cuma Nabi ambil keputusan untuk mengajar mereka ni dan melihatkan tentera Islam ni lebih kukuh dah. Ini antara keputusan yang Nabi SAW buat. Sebab itu kalau ibu-ibu tengok nota ni, dia pendek je. Memang dalam riwayat sirah pun pendek. Nabi serang, selesai. Nabi serang, selesai. Dia tidak ada, kita kata, ada cerita-cerita sebelum tu. Tak ada. Ceritanya sama je. Iaitu mereka ni terlibat dengan musuh di dalam perang Khandaq. Maka kini waktunya Nabi SAW menyerang mereka. Untuk memperkukuhkan kewibawaan tentera-tentera Islam. Okey, kita tengok perang yang ke-36. Buat kali ketiga berturut-turut, Zaid bin Harisah sekali lagi ditugaskan oleh Nabi untuk memimpin angkatan tentera muslimin. Okey. Kalau ada teka-teki ataupun ada peperiksaan lah ibu-ibu, orang tanya siapakah tentera yang paling banyak memimpin peperangan di bawah pemerintahan Nabi ni? Jawabnya adalah Zaid bin Harisah. Okey. Dalam rekod dia telah memimpin 5 ketenteraan. Maksudnya 5 kali perang tu dipimpin oleh Zaid bin Harisah. Dan benda ni tak berulang pada sahabat-sahabat yang lain. Hanya dia sahaja. Dan kewibawaan Zaid bin Harisah ni akhirnya dia diwarisi oleh anaknya, iaitu Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ni pula, Usamah bin Zaid ni pula dia diangkat menjadi ketua panglima, bukan panglima perang, ketua panglima perang ni, Brigadier General ni, iaitu seawal usianya 15 tahun. Ada riwayat kata 18 tahun, ada riwayat kata 20 tahun, tapi dia diangkat paling muda. Sehingga kan dalam perang itu, masa ni Nabi nak wafat dah, di tahun-tahun akhir sebelum Nabi wafat. Ramai sahabat-sahabat dewasa dan sahabat-sahabat besar, Abu Bakar, Umar dan yang lain-lain tak puas hati.
Mereka mengata-ngata, kenapa Nabi pilih Usamah ni anak-anak ni? Tak layak dia untuk memimpin kami lah. Sebab nak jadi tentera perang Nabi ni, dia punya, kita kata, dia mesti ada ciri-ciri dia, kepimpinan dia, disiplin dia, kegagahan dia, kepakaran dia mesti ada. Kalau nak jadi tentera pun sukar, nak menjadi ketua panglima lebih lagi. Jadi sahabat-sahabat Nabi ni tak puas hati. Tapi Nabi SAW kata apa? Masa ni Zaid bin Harisah ayahnya dah meninggal lah. Kata Nabi SAW, siapa yang tak bersetuju dengan kepimpinan Usamah bin Zaid yang muda waktu tu, maka berarti dia tak bersetuju dengan kepimpinan ayahnya, iaitu Zaid bin Harisah. Sebab Nabi nak cerita, Usamah bin Zaid ni memang dia mewarisi kepimpinan daripadanya, ayah Zaid bin Harisah. Dan Zaid bin Harisah ni tak pernah dipertikaikan kewibawaan dia. Dia memang adalah tokoh panglima perang yang sangat disegani dalam kalangan sahabat-sahabat Nabi SAW. Sebab itu dalam satu rekod, dia bukan sekadar memimpin 5 perang, bahkan ada salah satu perang yang dia pimpin itu, perang itu tak dipanggil sebagai Sariyah, tetapi telah dipanggil sebagai Ghazwah. Saya sebut sebelum ni kan, Ghazwah ni istilah perang yang Nabi pimpin. Okay, yang Nabi SAW pimpin. Okay, bukan sahabat. Kalau sahabat pimpin, maka perang itu dikenali sebagai Sariyah. Sebab itu kalau ibu-ibu tengok nama Sariyah, mesti nama sahabat. Tapi kalau Ghazwah, dia akan dengan nama, contohnya Ghazwah Khandaq, Ghazwah Badar. Itu artinya Nabi jadi ketua panglima perang. Tapi ada satu perang yang dipimpin oleh Zaid bin Harisah yang Nabi tak keluar, Nabi kat Madinah. Tapi perang itu dikenali sebagai Ghazwah, iaitu namanya Ghazwah, apa tuan-tuan? Itu namanya adalah sebagai Ghazwah Mu'tah. Ada satu perang tu namanya Perang Mu'tah. Perang itu Zaid bin Harisah menjadi ketua panglima yang Nabi lantik, tapi bezanya perang itu dikenali sebagai Ghazwah. Nabi SAW mengisyaratkan ni antara perang yang paling utama. Nanti kita akan jumpa perang tu. Okay? Perang tu berlaku di Jordan. Okay. Baik. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok kali ni tentera seramai 15 orang yang dipimpin oleh Zaid akan bergerak ke At-Tariq untuk menyerang Saki-Baki Bani Sa'labah yang membunuh tentera pimpinan Muhammad bin Maslamah sebelum ni. Jadi yang keluar ni tak ramai. Hanya sekadar untuk selesaikan Saki-Baki daripada tentera-tentera musuh dahulu. Namun sebaik tentera muslimin tiba di At-Tarif, Bani Sa'labah bertempiaran lari meninggalkan rumah dan ternakan-ternakan mereka. Setelah 4 hari di sana, tentera muslimin kembali semula ke Madinah berserta 20 ekor unta yang ditinggalkan oleh Bani Sa'labah. Di sini Bani Sa'labah dah tak jadi musuh dah. Sebab apa? Kalah dah. Nabi SAW ajarkan kepada kita, Nabi tak akan buat satu benda ni hanya melepaskan batuk di tangga. Nabi akan buat sampai habis, sampai selesai. Nabi akan pastikan tidak ada lagi orang yang akan bangkit untuk menyerang Nabi SAW semula. Sebab itu kalau kita tengok, sampai ke lubang cacing Nabi akan selesaikan. Kalaulah dalam isu sekarang ni kan, LGBT dan sebagainya. Kalau kita betul-betul nak selesaikan, selesai sungguh-sungguh. Sampai tak ada ruang dah. Kita cari sampai ke lubang cacing. Mana sumber yang mereka dapat. Mana datang kewangan-kewangan mereka sampai boleh buat event, buat program, buat persatuan. Selesaikan. Dan ini adalah cara yang diajarkan oleh Nabi SAW. Bukan hanya sekadar buat separuh jalan, berhenti. Macam itulah juga kita, kalau mengaji kitab, biar mengaji tu sampai habis. Misal kita baca buku Perang Rasulullah ni kan, kita niatlah, macam mana pun saya nak baca sampai habis juga. Macam mana pun saya nak habiskan juga. Itu cara yang Nabi SAW ajar. Sebab itu, walaupun Perang Khandaq dah selesai dah, tapi Nabi SAW tetap hantar sahabat-sahabat Nabi ni supaya habiskan Saki-Baki lagi daripada Bani Sa'labah. Sampailah Bani Sa'labah ni lari, lalu dah tidak ada lagi serangan-serangan daripada Bani Sa'labah, barulah mereka ni pulang. Itulah antara sebab kenapa Zaid bin Harisah ni dia duduk di lokasi Bani Sa'labah ni selama 4 hari untuk pastikan kawasan itu tidak lagi didiami oleh kumpulan-kumpulan musuh. Okey. Baik, kemudian kita tengok perang yang ke-37. Ini perang ni pendek-pendek, jadi kita tak detail panjang lah, pendek-pendek je. Okey, perang yang ke-37 iaitu berlaku pada bulan Rejab
Namanya Sariyah Zaid bin Harithah. Daripada perang ni disambung lagi perang yang berikutnya. Iaitu tentera muslimin ada 12 orang tentera. Ketua panglimanya Zaid bin Harithah. Kepercayaan demi kepercayaan telah diberikan oleh Nabi kepada Zaid bin Harithah untuk memimpin kaum muslimin. Sungguh karisma dan kepimpinannya sukar ditandingi. Maka kali ini Nabi SAW memintanya ke lembah Al-Qura di utara Madinah untuk meninjau dan menyiasat pergerakan musuh di sana. Tanpa membuang masa, beliau mempersiapkan 12 orang tentera dalam kalangan sahabat dan terus ke sana. Iaitu ke mana? Ke perkampungan Al-Qura. Namun kali ini tentera-tentera muslimin yang dipimpin oleh Zaid telah diserang oleh musuh secara mendadak. Kesemua musuh ini terdiri daripada kalangan penduduk lembah Al-Qura itu sendiri. 9 daripada tentera muslimin syahid, manakala 3 lagi terselamat, termasuklah Zaid bin Harithah. Dalam ketenteraan ni berlakulah peperangan dan sahabat-sahabat Nabi selama 12 orang ni 9 syahid, 3 yang berbaki. Dan habis perang ni Nabi SAW merehatkan Zaid bin Harithah. Baru direhatkan. Sebab mungkin nampak keletihan. Dan mungkin nampak tentera tu tak ramai. Dan mungkin strategi yang dilakukan oleh Zaid bin Harithah ni tak inilah. Jadi Nabi SAW rehatkan Zaid bin Harithah. Masuklah perang yang berikutnya, iaitu perang yang berlaku pada bulan yang sama. Namanya Sariyah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Okey. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Tengok perang yang ke-38. Ini perang ni unik sikit lah. Sebab terlibat adanya kita kata apa? Adanya ikan paus yang terlibat di dalam peperangan ni. Tengok. Baik. Pada bulan Rejab, Sariyah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah di lokasi Al-Juhainah. Al-Juhainah. Tentera muslimin ada 300 tentera. Manakala ketua panglima dia adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Terdapat 2 riwayat tentang tujuan Sariyah ini. Seramai 300 tentera berkuda ini yang dihantar oleh Nabi. Pertama adalah menuju kepada kabilah Bani Juhainah yang menetap di Al-Qabaliyah di sebelah pantai Laut Merah untuk mengajar dan memberi amaran kepada mereka. Yang kedua adalah untuk mengawasi dan menghalang rombongan dagangan Quraisy yang akan melintas pinggiran Madinah. Okey. Sebenarnya jawapan yang lebih kuat daripada 2 pandangan ini adalah pandangan yang kedua tu. Sebenarnya Sariyah yang Nabi hantar ni ke Juhainah ni adalah untuk buat roadblock. Nabi tak nak izinkan orang Quraisy pergi berdagang dan berniaga ke Syam. Jadi Nabi SAW hantar Abu Ubaidah Al-Jarrah ni buat operasi, buat roadblock supaya kita menghalang ekonomi orang Mekah ni daripada berkembang lah. Maksudnya kita sekat daripada mereka ni pergi berniaga dan pergi berdagang. Dan kenapa pandangan yang kedua ni lebih kuat? Sebab peristiwa ni dia berlaku sebelum berlakunya perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah dia akan berlaku selepas ini. Mana-mana peperangan yang berlaku selepas perjanjian Hudaibiyah, tidak ada lagi istilah roadblock daripada Madinah kepada tentera-tentera Quraisy. Sebab apa? Di dalam perjanjian Hudaibiyah adanya gencatan senjata di antara orang Madinah dengan orang Mekah. Okey. Jadinya bila dalam riwayat sirah menyebutkan Abu Ubaidah Al-Jarrah ni Nabi hantar untuk buat sekatan kepada Quraisy, itu bererti ia merujuk kepada perang ni adalah perang roadblock. Nabi hantar buat roadblock, tahan. Jangan berlaku perdagangan di antara orang Quraisy ke Syam. Jadi sebab itulah peristiwa ni berlaku sebelum perjanjian Hudaibiyah, dan para ulama sirah menyebutkan pandangan yang lebih kuat adalah dengan bertujuan untuk mengawasi dan menghalang rombongan Quraisy daripada berniaga ke Syam. Itu antaranya. Okey, sebab itu ibu tengok kat info atas tu, para ulama berselisih pendapat tentang peristiwa Sariyah sama ada tahun ke-6 ataupun tahun ke-8. Namun menurut pengarang Ar-Rahiqul Makhtum, peristiwa Khabat berlaku pada tahun ke-6 sebelum perjanjian Hudaibiyah. Hal ini kerana selepas perjanjian Hudaibiyah tidak ada lagi sekatan dan halangan yang dibuat oleh pasukan tentera Islam terhadap rombongan dagangan musyrikin Quraisy. Sebab dalam perjanjian Hudaibiyah tu ada satu fasal bincang tentang gencatan senjata. Okey, maksudnya lepas perjanjian Hudaibiyah orang Madinah boleh berdakwah dekat sesiapa
dan orang Mekah boleh berdagang kepada mana-mana negara. Tidak ada halangan daripada dua negara ni. Itu antara perjanjian tu lah. Jadi sebab itu para ulama berpegang dengan pandangan yang kedua. Okey. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Perjalanan di antara Madinah ni nak menuju ke Juhainah ni jauh jauh. Jauh tak jauh lah, sahabat-sahabat Nabi ni dalam keadaan kebuluran, kelaparan yang sangat-sangat lapar. Okey. Sebab apa? Di antara Rejab, Sya'ban, Ramadan ini adalah fasa yang kita kata musim panas. Okey, fasa musim panas ni waktu ni, sukar Jadi apa yang berlaku? Kita tengok sikit. Cerita Jabir. Ibu-ibu tengok dekat anekdot bawah tu yang gambar ikan paus Cerita Jabir, kami diutus oleh Nabi SAW seramai 300 tentera berkuda yang dipimpin oleh Abu Ubaidah untuk menghalang rombongan dagang musyrikin Quraisy. Di pertengahan jalan kami terlampau kelaparan sehingga terpaksa memakan daun kayu. Okey. Daun-daun kayu ni ataupun daun-daun kering itulah yang dikenali sebagai khabat. Khabat. Jadinya tentera ni ataupun perang ini dikenali sebagai Sariyah Al-Khabat, iaitu Sariyah daun kering. Sebab dalam rekod perang, sahabat-sahabat Nabi dalam perang ini terpaksa makan daun-daun kering. Sebab apa? Tak cukup keperluan makanan. Tapi demi untuk menjaga keamanan negara, untuk melindungi keamanan negara, maka mereka ni terpaksa buat seperti itu. Sebab itu Nabi SAW sebut dalam hadis Nabi SAW, menjaga negara kan, hubbul watan ni, sampai kita menjaga negara ni, sebenarnya kalau dia meninggal adalah dikira sebagai mati syahid lah. Sebab itu kalau kita ada pasangan kita ataupun anak-anak kita yang terlibat dengan badan uniform ni, bagi tahu pada mereka sebenarnya Allah Ta'ala memilih mereka ni untuk dapat kemuliaan lah di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mungkin di sisi manusia nampak pekerjaan tu biasa-biasa sangat. Ataupun jangan sampai kita tersasar niat kita. Sebab saya nak nampak segak pakai baju uniform ni. Saya nak ada kuasa dengan baju uniform ni. Tak, kita tukar niat kita. Perbaiki, luruskan niat kita dengan niat saya buat ini, mudah-mudahan memelihara negara ini, mencintai negara ini adalah satu daripada syariat dan satu daripada perintah Allah dan juga Rasul. Dan kalau takdir waktu kita bertugas, Allah takdirkan kembali kepada dia, kita berharaplah itu dikira sebagai mati syahid di sisi Allah Ta'ala. Benda ni besar tuan-tuan, benda ni besar. Sebab itu, sahabat-sahabat Nabi tunjukkan demi negara, mereka ketepikan kepentingan-kepentingan yang lain. Tinggalkan anak keluarga, tinggalkan perniagaan-perniagaan mereka, kebun-kebun tamar mereka, semata-mata untuk memberikan keamanan kepada negeri Madinah. Sampai makan daun-daun kering. Oleh sebab itu, kami digelar sebagai tentera Al-Khabat, tentera daun-daun kering. Kami juga telah menyembelih unta yang ditunggangi, 3 ekor, kemudian 3 ekor dan lagi. Lalu Abu Ubaidah menghalang kami daripada menyembelih unta lagi. Baik. Ibu-ibu maklum kan, 1 ekor unta, okay, 1 ekor unta boleh makan 100 orang. 100, jap. Betul, 1 ekor unta dia boleh makan 1 ekor unta dia boleh makan 100 orang. Okay, sebab dalam peperangan Badar, Nabi SAW pernah tanya kepada tentera musuh, berapa ramai musuh yang ikut ni, mereka tak tahu. Tapi Nabi kata, berapa banyak unta yang dikorbankan setiap hari? Mereka kata, kami sembelih 9 ataupun 10 ekor. Jadi Nabi punya bacaan, bilangan tentera musuh adalah seramai 1000 orang. Jadi itu adalah kiraan zaman dahulu, 1 ekor unta boleh dimakan 100 orang. Jadinya, peristiwa dalam perang ni, sebabkan mereka terpaksa makan daun kering, ada sahabat-sahabat Nabi ni dia bawa tunggangan dia. Adalah mungkin sahabat-sahabat yang kaya raya dia bawa tunggangan dia. Mereka bawa unta-unta mereka. Ada seorang sahabat ni dia sembelih 3 ekor unta dia. Sahabat-sahabat Nabi makan. 3 ekor unta artinya 300 orang lah makan. 300 orangnya makan. Selesai. Kemudian perjalanan jauh lagi ni. Ada seorang lagi sahabat sembelih lagi 300 unta dia. Sebab unta-unta ni menjadi pengangkutan, menjadi haiwan yang membawa barang-barang bekalan mereka. Okay? Jadi sembelih lagi 300, sembelih lagi 3 ekor dan 6 ekor dah. Sahabat-sahabat Nabi makan, tapi tak cukup juga. Datang sahabat yang ketiga, sembelih lagi 3 ekor. Tak cukup juga. Akhirnya apa? Abu Ubaidah sebagai ketua panglima perang, dia kata stop. Kita tak boleh sembelih lagi.
Sebab apa? Unta-unta yang tinggal ni sangat penting untuk perjalanan kita. Kita jauh lagi ni. Kalau mengharap kita berjalan dengan kaki ni jauh sangat. Jadi kita perlukan kepada kenderaan. Sebab itu tak dibenarkan untuk sembelih. Tapi keadaan yang sukar tu, Allah datangkan bantuan. Okey, apa yang berlaku? Ujian kelaparan ni terus menerus sehingga kami tiba di tepi pantai. Kami ternampak seekor paus yang terdampar di pantai. Besarnya paus itu sehingga boleh dilalui oleh seekor unta. Lalu kami makan selama setengah bulan sehingga tubuh menjadi kuat kembali. Ini ikan paus ni sangat besar. Ikan paus ni digelar sebagai Al-Ambar. Ikan paus ni digelar sebagai Al-Ambar. Al-Ambar, okay, Al-Ambar ni kalau ibu-ibu pergi ke Madinah ke, ataupun tengok orang jual-jual kurma ni, ada satu kurma tu besar, namanya kurma ambar. Kurma ambar. Dia bentuk dia melengkung tu. Okay, dia sebenarnya signifikan dinamakan buah kurma macam tu sebab bentuknya macam ikan paus. Okay, bentuknya macam ikan paus. Okey, baik. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian, bila mereka makan, nak bayangkan besar ni, sahabat Nabi tak tahu ukuran besar mana. Tapi kata sahabat Nabi ni, kami ada unta yang paling tinggi dan kami ada tentera yang paling tinggi. Dan kata mereka ni, ada sahabat kami yang paling tinggi dan unta yang paling tinggi ni boleh lalu di antara tulang ikan paus ni. Maksudnya dia boleh masuk dalam badan ikan paus tu. Tulang unta tu dia masih lagi ke atas. Maksudnya besarlah unta ni. Dan mereka makan dalam tempoh setengah bulan sampai mereka ni kuat balik. Maksudnya makan sampai kenyang tu. Besar betul. Besar ikannya, sangat besar. Okay? Sampai kenyang mereka. Dan dia boleh ambil separuh daripada ikan paus ni bawa pulang ke Madinah dan diberikan kepada Nabi dan juga para sahabat yang tak pergi. Okay? Ini rezekilah ya Allah berikan. Okay? Ikan paus. Okay, setelah itu misi yang dirancang kembali diteruskan. Namun musuh yang dinanti-nanti tidak kunjung tiba. Akhirnya Abu Ubaidah mengarahkan tentera Al-Khabat untuk pulang semula ke Madinah tanpa terjadinya peperangan. Tiba di Madinah, kami bertemu Rasulullah untuk menyampaikan laporan, termasuklah peristiwa ikan paus ini. Rasulullah membalas, ia adalah rezeki daripada Allah untuk kamu semua. Apakah ada sedikit daging ikan paus yang dimakan untukku? Lalu tentera Khabat memberikan sedikit daging paus yang dibawakan kepada Nabi SAW. Akhirnya semua orang dapatlah, yang duduk kat Madinah pun dapat rasa daripada daging ikan paus. Okay? Jadi dalil lah ikan paus ni dalil halal dimakan. Okay? Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang kita nak bincang ada satu lagi perang. Ada satu lagi perang. Perang ni perang ni panjang. Dia itu dikenali sebagai perang Al-Mustalik. Perang Bani Al-Mustalik. Dalam perang ni ada syariat tayammum. Dalam perang ni berlaku iaitu peristiwa Aisyah dituduh ada skandal. Macam-macam kisah dalam peristiwa ni. Macam-macam peristiwa ni. Tapi yang paling jahat dalam peristiwa ni, mastermind dia adalah kalangan orang-orang munafik yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Okay? Yang ini adalah seorang yang sangat berperanan yang merosakkan dan mengucak-kacirkan tentera-tentera Islam. Kita nak nampak macam ni tuan-tuan. Bila satu kumpulan ni, satu pasukan ni dia dah kukuh dan dia dah berjaya dan dia mula merasakan dia boleh lawan dengan mana-mana kumpulan, masing-masing mula merasakan masing-masing perlukan kepada kepentingan secara peribadilah. Ini tak boleh nafikan, ini sifat manusia. Kita perhatikan tuan-tuan. Kalau kita minoriti, kita akan bersatu. Tapi bila kita mula menjadi majoriti, jarang-jarang kita bersatu. Sebagai contoh, kalau kita belajar luar negara. Kalau anak-anak kita belajar di universiti tempatan, kita majoriti dekat universiti. Semua orang buat masing-masing. Semua orang buat kehidupan masing-masing. Kamu belajar dengan dia, saya belajar dengan saya, dengan kawan-kawan saya. Kita berpecah-pecah. Tapi kalau kita minoriti, duduk di luar negara, kita ada persatuan kita sentiasa berjumpa, kita sentiasa bantu-membantu kan. Kita sentiasa berikan perhatian yang ini, kita sentiasa memudahkan urusan kawan-kawan senegara. Ini adalah sifat orang-orang minoriti memang macam tu. Macam itulah zaman Nabi di Mekah. Macam mana pun sebabkan mereka ni minoriti, mereka bersemangat.
Tapi bila mereka majoriti, sebenarnya tak ada masalah. Cumanya datanglah peranan orang-orang munafik yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul ni. Dia datang dan dia telah mengucak-kacirkan pasukan-pasukan orang Islam. Ini peranan yang paling besar lah. Dan sebab itu Nabi SAW memang nampak ketara dengan perangai-perangai orang-orang munafik ni. Okey, kita tengok dalam perang Bani Mustalik. Perang ni dia agak panjang tuan-tuan. Cumanya kita sentuhlah mana yang kita sempat. Kalau tidak, insya-Allah kita akan sambung pada hari keesokan nanti. Okey, baik tengok Untuk perang Bani Mustalik ni, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, saya akan baca daripada kitab Ar-Rahiqul Makhtum supaya kita nampak perbincangan dia lebih luas dan perbincangan dia lebih panjang. Apa yang ada dalam kitab Perang Rasulullah yang saya tulis tu, sebenarnya saya memudahkan dia punya ringkasan. Tapi untuk kita kuliah ni saya akan baca lebih panjang supaya ibu-ibu nampak kenapa keputusan yang Nabi buat macam ni. Kenapa insiden tu berlaku seperti ini. Okay, ada lebih detail. Okay, tengok Walaupun perang Bani Mustalik ni tak memakan masa yang lama dan tidak merebak luas dalam sudut peperangan, dalam peperangan ini berlaku beberapa insiden yang menimbulkan kacau bilau dan keadaan yang tidak tenang dalam masyarakat Islam. Yang paling utama dalam perang ni sebenarnya isu selepas perang. Masa perang tak ada isu. Selepas perang tu yang timbul isu. Iaitu isunya orang Islam berpecah-pecah. Peperangan ini akhirnya menyingkap tembelang orang munafik. Ini belang sebenar orang munafik ni. Serta kepuraan-kepuraan mereka yang sekaligus memberi gambaran khusus mengenai kebaikan, kemuliaan dan kesucian jiwa umat Islam. Terlebih dahulu akan dibentangkan kisah peperangan sebelum menerangkan insiden-insiden inilah. Okey, baik. Kita boleh tengok dalam peristiwa ni macam mana perangai busuknya orang munafik dan macam mana bersih dan sucinya jiwa orang-orang mukmin. Okey, kita boleh nampak ketara nanti. Okey, tengok. Pertama, Perang Bani Mustalik ni dikenali sebagai Perang Al-Muraisiyah. Yang ini perang ni Nabi terlibat jadi ketua panglima. Perang ni berlaku dalam bulan Sya'ban tahun ke-6 Hijrah. Puncanya berlaku perang ini kerana Rasulullah SAW mendapat satu berita bahawa ketua Bani Mustalik iaitu Al-Harith bin Abi Dirar sedang bergerak bersama kaumnya serta orang Arab yang lain untuk memerangi Nabi SAW. Nabi dapat berita. Nabi ada perisik. Nabi dapat berita daripada perisik Nabi, Bani Mustalik ni, dan dia kumpulkan orang-orang Arab sekitar dia tu untuk serang Nabi SAW. Dan orang Arab yang menyertai Bani Mustalik ni bukan kerana mereka bermusuh dengan Nabi, tidak. Tapi mereka telah dipaksa, diugut untuk menyerang Nabi SAW. Kalau ibu-ibu tengok, Bani Mustalik ni tak ada terlibat apa-apa pun. Kita tak pernah dengar bercerita Bani Mustalik sebelum ni. Dalam peristiwa ni tiba-tiba. Sebab apa? Sebab Bani Mustalik ni dia rasa dia lebih berwibawa. Dia rasa dia lebih layak menubuhkan negara berbanding dengan kerajaan Islam. Dia rasa macam tu. Jadi bila dia tengok tentera ni kalah, maka Bani Al-Mustalik mengambil keputusan kita yang lawan Muhammad. Kita tengok siapa yang lebih kuat. Macam itulah. Okay. Jadi bila Nabi dapat berita, Nabi pun nak melakukan serangan lah kepada Bani Al-Mustalik. Ketua dia siapa? Al-Harith bin Abi Dirar. Siapa ni Al-Harith ni, ibu-ibu? Siapa dapat jawab ni? Siapa dapat jawab ni kita bagi rehat awal lah. Kita keluar awal. Siapa Al-Harith bin Abi Dirar ni? Tak nak jawab, tak nak keluar. tak nak. Okay. Al-Harith bin Abi Dirar ni akhirnya nanti dia jadi ayah mentua Nabi. Okay, ayah mentua Nabi. Tapi sebenarnya tak panggil ayah mentua lah. Sebab dia tak masuk Islam Cuma anaknya iaitu bernama Juwairiyah binti Al-Harith bin Abi Dirar. Dia ni lah anak menantu isteri Nabi SAW yang dikenali sebagai Juwairiyah. Okay? Dan Juwairiyah ni lah yang bawa satu hadis yang masyhur hadis ni, yang mungkin saya pun pernah kongsikan pada ibu-ibu, iaitu Nabi pernah tengok Juwairiyah ni dia beribadah. Okay? Dia beribadah daripada Nabi SAW sebelum keluar sembahyang solat subuh sampailah Nabi balik selepas waktu isyraq. Juwairiyah ni masih lagi di dalam musalla dia, di dalam rumah dia, di tikas sejadah dia masih lagi beribadah, berzikir kepada Allah Ta'ala. Juwairiyah ni tak boleh terhenti. Kuat ibadah Juwairiyah ni. Ayah dia ni lah yang ketua Bani Mustalik ni. Jadi Juwairiyah ni, ni saya cerita pasal Juwairiyah dulu Kita tak masuk perang lagi.
Juwairiyah ni anak puteri kepada pemerintah Bani Mustalik ni lah. Dia masuk Islam lepas habis perang ni dia masuk Islam. Dan dia berkahwin dengan Nabi SAW, ada sebab nanti kita bincang. Jadinya, Nabi ni tengok Juwairiyah ni ibadahnya kuat, sangat hebat. Macam ibu-ibu lah, kuliah tak berhenti ni. Hebat sangat. Jadi Nabi kata apa? Wahai Juwairiyah, kamu nak tak kalau aku ajar kamu satu amalan, kamu beramal, amal itu lebih berat di timbangan, lebih daripada amal yang kamu buat pagi ni. Lagilah Juwairiyah ni nak tahu kan. Lalu Nabi kata apa? Bacalah zikir. Subhanallah wa bihamdih. Adada khalqi wa rida nafsi wa zinata arshi wa midada kalimatih. Nabi kata kamu ulang 3 kali. Wirid ini lebih berat di timbangan Allah lebih daripada amalan-amalan yang lain. Okey. Jadinya ibu-ibu pun kita macam tu jugalah. Kadang-kadang pagi-pagi kita kelang kabut urus anak, nak mandikan anak pergi sekolah dan sebagainya, kita pun nak ke kerja mungkin. Maka dalam keadaan yang sukar ni nak berwirid beribadah ni, maka boleh baca amal yang Nabi ajar kepada Juwairiyah ni. Zikir yang tadi dibaca 3 kali, wirid itu lebih berat di timbangan Allah di hari akhirat daripada amalan-amalan yang kita lakukan pada awal pagi kita. Subhanallah. Ini antara yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ini cerita ayah dia lah. Al-Harith bin Abi Dirar. Okey, baik. Apa yang berlaku? Bila Nabi dengar Bani Mustalik ni dipimpin oleh Al-Harith ni keluar, bergabung dengan orang Arab yang dipaksa, yang diugut, maka Nabi SAW pun telah menghantar ada seorang perisik sahabat Nabi lah, namanya Buraidah. Okey, Buraidah ni Nabi hantar pergi bincang dengan Al-Harith ni. Okey, pergi bincang dengan Al-Harith. Kenapa nak pergi bincang? Okey, kenapa Nabi SAW nak suruh pergi bincang? Sebab Nabi suruh bincang dengan ni supaya bagi tahu kita tak ada masalah sebelum ni. Bukan kita nak berperang. Nabi pun tak menyerang mereka. Bani Al-Mustalik pun tak ada apa-apa pun dengan tentera-tentera Islam Madinah. Jadi buat apa? Tapi hasil daripada perbincangan tu, memang Bani Al-Mustalik ni betul-betul nak menyerang Nabi SAW. Okay? Dan berita tentang Bani Mustalik tu nak berperang dengan Nabi tu adalah berita benar. Apa yang berlaku? Maka Nabi SAW bila dengar je berita ni, Nabi pun arahkan sahabat-sahabat Nabi SAW, ayuh kita keluar untuk berperang. Maka tentera yang dibawa oleh Nabi SAW dalam perang ni adalah seramai 3,000 tentera. Yang keluar daripada perang ni adalah 3,000 tentera. Ramai-ramai keluar. Okay, 3,000 tentera. Sebab Nabi dah double check. Kita kata apa? Nabi dah cross check lah. Kita dengar perisik macam ni. Okey, hantar seorang wakil pula pergi tengok, pergi bincang dengan Al-Harith. Betul nak serang? Ya, kami betul nak berperang. Jadi berlakunya peperangan. Okey, mungkin ibu-ibu tanya, kenapa perisik ni ataupun utusan Buraidah yang Nabi hantar ni dia pergi bincang dengan Al-Harith? Al-Harith tak bunuh dia ke? Dia undang-undang zaman Nabi ni, dia macam undang-undang zaman kita. Undang-undang zaman kita ni, wartawan yang duduk pergi masuk ke medan peperangan, ke negara-negara yang dalam kancah peperangan, wartawan-wartawan ni tidak akan diusir. Mereka boleh cover berita-berita dekat sana kan, boleh record gambar perang kan, tentera musuh, tentera negara sekian-sekian ni, dan mereka ni tak akan diusir. Sebab apa? Mereka telah dilindungi hak mereka, dilindungi pekerjaan mereka tu, secure lah. Jadi macam itulah pada zaman dahulu. Mana-mana utusan tak boleh dibunuh. Okay? Kalau dibunuh, maka dia mengundang lah. Sebab itu ada satu peristiwa nanti, masa perang Yarmouk nanti, Nabi hantar surat dakwah, tiba-tiba sahabat Nabi dibunuh di Syam. Di Syam, sahabat Nabi dibunuh oleh raja namanya Ghassan. Ghassan bunuh sahabat Nabi, sedangkan sahabat Nabi ni bukan tentera, dia utusan sahaja. Sebab itulah Nabi hantar tentera untuk menyerang tentera Ghassan ni. Nanti berlaku perang lepas tu. Okay? Ini antara saya cerita ni supaya kita faham lah. Mungkin dia macam hang. Kenapa sahabat Nabi boleh datang bincang pula dengan ketua musuh sedangkan tak dibunuh kan? Dia ada hak-hak yang dilindungi. Okey, baik. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian, dalam perang ni 3,000 tentera ni ramai lah. Masa perang Ahzab dulu tak ramai pula tentera Islam kan? Bezanya dalam perang ni, Bani Mustalik ni, tentera Nabi keluar ramai-ramai, termasuklah orang-orang munafik. Orang-orang munafik yang tak pernah join perang pun keluar. Kenapa orang munafik keluar? Sebab mereka ni mula rasa confident sikit.
sebelum ni dia takut. Dalam 3 perang yang besar sebelum ni, Badar, Uhud, Khandaq memang mereka tak berani sebab dia nampak Islam ni tak kukuh. Dia kata kita ni kalau pergi ni memang mati lah ni. Sekarang ni setelah perang Khandaq Nabi menang, perang Khandaq ni kena faham, perang yang Nabi hadapi berperang dengan orang Arab, rantau Arab ni. Keseluruhan orang Arab di rantau Arab. Dan Nabi menang. Jadi itu memberikan confidence lah pada orang-orang munafik ni. Kita ni kuat lah. Kita kuat. Sebab itu dalam perang ni mereka pun keluar. Tak pernah keluar, tiba-tiba keluar. Okey, di Madinah pula Nabi melantik Zaid bin Harisah sebagai pemangku Nabi. Ada yang menyatakan Abu Zar, ada yang menyatakan sebagai Thumailah. Ini antaralah sahabat-sahabat, ada 3 orang yang disebut. Tak dipastikan mana yang sahih. 3-3 ni dipilih menjadi pemangku. Okey. Sebelum Al-Haris bin Dirar telah menghantar perisik untuk mendapatkan berita mengenai pasukan Islam, tetapi tentera Islam berjaya menangkap dan membunuh perisik. Okey, nampak Ini bukan utusan ini perisik. Perisik adalah sebahagian daripada tentera. Kalau utusan macam Buraidah tak, sebab dia datang untuk bincang. Dia datang untuk bincang, dia bukan perisik. Perisik ni dia tak jumpa. Dia hanya tengok daripada jauh, dapatkan maklumat, tengok kekuatan musuh, balik. Itu perisik. Sebab itu perisik ni tentera Islam bunuh. Okay? Dia bukan hantar utusan. Kalau hantar utusan, Nabi takkan bunuh. Tapi sebab hantar perisik, maka dibunuh, ditangkap dan dibunuh. Sebab dia adalah sebahagian daripada ketenteraan. Kemudian, setelah Al-Haris bin Abi Dirar dan angkatannya menerima berita mengenai pergerakan Nabi dan pembunuhan perisiknya, maka timbullah ketakutan yang amat sangat dalam kalangan mereka. Orang Arab yang lain yang menyertai mereka mula berkecamuk meninggalkan mereka. Ini antara cara Allah Ta'ala mengalahkan musuh-musuh Nabi. Iaitu daripada camp ataupun pasukan musuh tu pun dah bergolak dah. Mereka dah tak serasi dah. Dia dah mula ni kan. Akhirnya orang-orang Arab yang dipaksa untuk menyertai perang ni dah lari dah. Mereka dah tinggalkan. Jadi yang tinggal dalam pasukan ni hanya Bani Al-Mustalik sahaja. Akhirnya sampainya Nabi ke Al-Muraisi. Ada satu kita kata tempat mata air yang terdapat di Kudaid, menghala ke pesisiran pantai. Ada satu lokasi ni. Kudaid ni kat mana ibu? Kudaid. Kalau orang daripada Madinah pergi Mekah ni, Kudaid ni dia terkenal sebagai R&R, tempat kita makan nasi Arab Nasi Arab, ada kambing sikit, ada ayam sikit, ada ikan goreng kan. Ni biasalah kita berhenti. Cuma lokasi yang kita lalu tu bukanlah Kudaid yang tempat berlaku perang ni. Dia menghala ke arah pantai. Yang ini kita duduk dekat daerah dia lah, daerah Al-Kudaid. Okey. Baik. Jadinya pasukan tentera Islam bersiap-siap untuk melancarkan peperangan. Nabi SAW membuat barisan para sahabatnya. Bendera perang umat Islam keseluruhannya diserahkan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Bendera Ansar diserahkan kepada Sa'ad bin Ubadah. Bila Nabi dah serahkan bendera ni, artinya seruan jihad ni dah mula diserulah. Sahabat-sahabat Nabi maklum. Ini adalah kita nak menuju kepada peperangan. Kedua-dua pasukan berlawanan, panah memanah beberapa ketika. Panah memanah. Sebab apa? Dia daripada jauh. Daripada jauh. Orang Arab zaman Nabi ni, kalau tuan-tuan tengok, perang Khandaq, perang Uhud, apa lagi, perang Badar, mereka ni datang perang je. Dia tak tahu kaedah, dia tak ada strategi. Tapi Nabi tunjukkan strategi. Sebelum musuh sampai, tentera yang ke hadapan, front line ni waktu tu mestilah tentera memanah. Sebab apa? Itulah serangan daripada jauh kan. Supaya bila dia orang nak menuju ke antara satu sama lain tu, ada serangan daripada memanah. Bila dah sampai, barulah dengan lembing ataupun pedang. Itu sepatutnya. Jadinya, Bani Mustalik ni dapat bijak lah. Jadi, di antara tentera Islam dan Bani Mustalik ni, mereka panah memanah. Kemudian Nabi SAW tengok peluang dan Nabi hantar satu pasukan gempur pula. Ini kita kata tentera infanteri. Tentera infanteri, tentera yang berjalan kaki ni lah, yang pegang tombak, lembing, shield dengan pedang. Masuk. Dan mereka telah tewaskan golongan-golongan musyrikin daripada Bani Mustalik. Bani Mustalik ni kalah. Ada dalam kalangan mereka yang terbunuh dalam peperangan itu. Rasulullah tawan wanita, anak-anak, unta dan kambing pihak musuh. Maksudnya wanita yang tak terlibat perang, anak-anak yang tak terlibat perang dan harta-harta Bani Mustalik ni Nabi tawan.
Okey, baik. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dekat sini kita tengok Nabi SAW dan para sahabat macam mana boleh menang dalam perang Bani Al-Mustaliq ni? Macam mana boleh menang? Seolah-olahnya macam ada strategi yang Nabi aturkan. Sebenarnya, kalau kita tengok balik sebelum Bani Al-Mustaliq ni tadi ada perang Abu Ubaidah Al-Jarrah. Kemudian ada perang Muhammad bin Maslamah. Ada Sariyah sampai 4 kali daripada Zaid bin Harisah. Ibu-ibu kena nampak, semuanya itu adalah sebagai latihan ketenteraan. Ada yang berlaku perang, ada yang tak berlaku perang. Perasan tak? Semuanya itu ada lebih kurang 6 ataupun 7 tadi tu, yang Sariyah-Sariyah kecil-kecil tu, itu semuanya adalah latihan ketenteraan. Tanyalah pada kawan-kawan kita ataupun kenalan-kenalan kita yang terlibat dengan ketenteraan ni, walaupun negara kita tak berperang, negara kita tak berperang, tapi mereka sentiasa ada latihan ketenteraan. Maksudnya, latihan yang kalau berlaku situasi perang, apa yang mereka perlu buat? Benda ni dia kena sentiasa kerap buat. Kerap. Latihan tu kena sentiasa kerap. Supaya apa? Mereka sentiasa ada strategi. Mereka tahu macam mana mereka perlu aturkan. Kalau tak ada latihan ni, kita tak tahu macam mana nak kendalikan mesin-mesin perang, alatan-alatan perang, macam mana kita nak menghadapi situasi, tak ada. Benda secara praktikal tak ada. Jadinya sahabat Nabi ni, kalau kita tengok, dia tak ada pergi latihan. Petang-petang pergi berlatih ke, pagi-pagi pergi berlatih, tak ada. Sariah yang kita baca tadi tu, sebenarnya itulah operasi latihan ketenteraan kepada sahabat-sahabat Nabi SAW. Itu antara hikmah. Nabi tak merancang saja, Nabi tak merancang. Tapi itulah hikmahnya. Kenapa banyak sangat sariah saya tengok tadi, satu sariah. Sebenarnya itulah latihan ketenteraan kepada Nabi SAW dan para sahabat secara tak langsung. Jadi sahabat-sahabat Nabi ni dah terlatih dalam beberapa bulan tu, ada banyak berlaku peperangan. Sariah-sariah tu menyebabkan mereka lebih bersedialah untuk menghadapi Bani Al-Mustaliq. Okey? Baik, kemudian daripada peperangan ni hanya seorang sahaja tentera Islam yang terbunuh. Sahabat Nabi seorang yang terbunuh. Itu pun kerana ada sahabat Islam yang lain, orang Ansar, yang terbunuh kerana terkeliru. Mereka dah pakai baju besi, topi besi, tak cam dah. Jadi mereka terbunuh seorang tentera Islam. Ini antara lah. Ini antara. Okey. Baik. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Kata Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri ni, pengarang kitab Rahikul Makhtum ni, dia kata apa? Ini kisah yang disebut dalam sirah. Okay, ini antara kisah. Tapi adakah nak kata tepat? Tak boleh juga. Sebab ada seorang ulama namanya Ibn Qayyim. Ibn Qayyim ni dia karang satu kitab. Nama kitab tu adalah kitab Zadul Ma'ad. Kitab Zadul Ma'ad. Dia kata apa? Ini hanyalah agakan. Agak-agak saja. Kita tak boleh nak kata ya ataupun tidak. Susah. Dia kata ini adalah agakan saja. Cuma yang pastinya Nabi SAW memang sampai ke kawasan mata air. Okay, di lokasi di tempat Bani Al-Mustaliq tu. Dan memang ada berlakunya pertempuran. Itu saja. Tapi nak kata detail tak tahu. Okay, tak tahu macam mana. Kan beza kalau kita baca perang Khandaq, kita cerita perang perang Uhud, perang Badar. Kita tahu nama musuh tu. Ni musuh ni lawan dengan sahabat Nabi ni. Yang ini musuh ni lawan dengan sahabat Nabi ni. Macam mana ditetak ni. Sebab peristiwa tu, riwayat tu direkod dalam perang. Tapi untuk perang ni mereka tengok daripada luar. Jadi tak tahu. Okay? Jadi dia ringkas saja. Insiden perang ni selesai. Mereka menyerang, akhirnya tentera Islam menang. Okay? Tentera Islam menang. Baik. Yang lebih utama dalam perang ni, Nabi menang dan insiden selepas perang tu. Yang berlaku macam-macam kisah. Okey. Kalau tengok dalam kitab Ar-Rahikul Makhtum, lalu dia pun cerita tentang Juwairiyah. Ini isteri Nabi ni. Okey, dalam kalangan para tawanan tu, wanita-wanita Bani Mustaliq ni, mereka ditangkap dan ditawan. Termasuklah Juwairiyah. Dia adalah puteri kepada ketua kumpulan. Ayah dia tadi tu ketua kumpulan, Al-Haris bin Abi Dira. Juwairiyah termasuk dalam bahagian yang diserahkan kepada Sabit bin Qais. Tetapi Sabit bin Qais setuju untuk membebaskannya dengan syarat dia membuat bayaran. Maksudnya dia orang ni dah ditawan dan dibahagi-bahagikan. Okay, tawanan-tawanan ni. Jadinya, bila dibahagikan, dia duduk di bawah Sabit bin Qais. Sabit bin Qais ni dia kata, kalau kamu nak bebas, kamu kena bayar pampasan lah sebab kamu nak dibebaskan. Lalu Nabi SAW yang bebaskan Juwairiyah, Nabi yang membeli Juwairiyah ni. Okay? Nabi yang bebaskan tawanan ni, Nabi yang bayarlah untuk pihak Juwairiyah. Kenapa Nabi buat macam ni?
Sebab ingat, sebab dia adalah anak kepada pembesar. Okay, dia adalah anak pembesar. Okay. Yang ini banyak orang akan tuduh bukan-bukan lah. Nabi nak berkahwin lah. Nabi, dan ini sebenarnya adalah senjata yang digunakan oleh orang munafik untuk rosakkan Islam. Sebab apa? Waktu ni Juwairiyah adalah isteri yang kelima. Nabi dah ada 4 isteri dah sebelum ni. Dalam peristiwa ni Nabi dah ada 4 isteri dah. Juwairiyah ni Nabi kahwin, dia adalah isteri yang kelima. Okay? Jadi orang-orang munafik dia gunakan senjata ini untuk memburukkan Nabi SAW. Dia buat tuduhan-tuduhan jahat lah pada Nabi. Tapi tak apa, dengar Nabi SAW ni dia kahwin dengan Juwairiyah. Nabi bayar, bebaskan Juwairiyah dan Nabi kahwin dengan Juwairiyah. Kenapa Nabi kahwin dengan Juwairiyah? Ada 2 sebab. Ibu-ibu kalau ada buku ni, ibu boleh baca. Tapi yang kebiasaan Nabi buat, pertama, sebab dia adalah anak pemerintah. Orang dahulu, agamanya mengikut agama raja. Agamanya mengikut agama raja. Mereka kan tak tahu. Dia orang beranggapan raja ni adalah wakil Tuhan. Bayangan Tuhan di negara dia. Itu kebanyakan dulu macam itu. Bahkan ada negara waktu sekarang pun seperti itu. Okay? Sebab itu kadang-kadang kita tengok ada raja ni disembah oleh rakyat dia. Sebab dia menganggap raja sebagai wakil Tuhan. Kalau raja dah beriman, ataupun keluarga raja dah beriman, secara tak langsung satu kabilah ni akan beriman. Itu misi yang Nabi SAW lakukan. Pertama. Okay? Dalam masa sama bila Nabi kahwin dengan Juwairiyah, wakil anak kepada pemimpin ni, automatiklah Nabi ni ada tempat lah di kalangan Bani Mustalik ni. Sebagai contoh tuan-tuan, Sultan Kelantan, dia kahwin dengan ada seorang wanita, bukan warga negara Malaysia kan, orang luar negara. Bila dia berkahwin, secara automatik wanita yang luar negara ni masuk ke negeri Kelantan sudah menjadi sultanah. Dia dah jadi sultanah, isteri kepada Sultan Kelantan. Apa yang berlaku? Dia ada kuasa, dia ada kedudukan, dia dihormati, sebab dia adalah isteri kepada raja di negeri Kelantan. Macam itulah yang Nabi SAW lakukan. Kalau Nabi datang dan tiba-tiba nak cerita dakwah, mungkin agak sukar. Jadi cara yang paling mudah untuk Nabi tawan hati-hati orang-orang ni adalah Nabi mengkahwini, iaitu orang yang ada kedudukan di dalam satu pasukan ni ataupun dalam satu kabilah ni. Paling mudah Nabi kahwin dengan isteri dia, anak dia dan sebagainya lah. Ini antara yang Nabi lakukan. Sebab itu Nabi kahwin dengan Juwairiyah. Bila Nabi berkahwin, maka Bani Mustalik ni lembut hatilah. Sebab dia punya pemimpin dia telah memeluk agama Islam. Berimanlah mereka. Yang kedua pula, bila mereka ni dah beriman, automatik sahabat-sahabat Nabi yang tawan tadi Bani Mustalik ni secara automatik akan membebaskan tawanan-tawanan dia. Sebab apa? Mereka akan kata apa? Nabi dah berkahwin dengan Bani Mustalik ni. Maka yang kita tawan ni semuanya adalah ipaduai, ahli keluarga kepada Nabi SAW. Dah jadi keluarga Nabi. Jadi kita tak ada hak untuk tawan mereka. Maka mereka dibebaskan. Jadi dari satu sudut, Bani Mustalik ni akan rasa apa? Dia betapa berakhlaknya orang-orang Islam ni. Mereka ada hak untuk tawan kita, tapi mereka membebaskan kita. Ini antara cara Nabi berdakwah dengan kaedah yang sesuai pada waktu tersebut. Okay? Jadi kita kena lihat konteks ni adalah dari konteks zaman Nabi tu, bukan pada konteks zaman kita. Okay? Jadinya berlakulah perkahwinan di antara Nabi dan juga Juwairiyah. Okey. Baik, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ada masih lagi 6 minit Boleh sikit Okey, kita tengok peranan orang munafik. Dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum dia cerita tentang peranan orang munafik. Sebelum berlakunya macam-macam isu di dalam perang ni, selepas perang ni, kita kena kenal dulu apa perangai orang munafik ni. Siapa orang munafik ni? Okey. Sebelum kita masuk ni saya nak tanya dulu, ada ke ibu-ibu nak tanya soalan ke, ada ke? Atau kita teruskan terus? Okey, kita teruskan Baik. Pertama, kita tengok kata Safiur Rahman Al-Mubarakfuri ni, iaitu permusuhan di antara orang munafik dengan Nabi ni sebenarnya sejak awal Nabi berada di Madinah. Masa Nabi SAW sampai di Madinah, sebenarnya Abdullah bin Ubay ni dia adalah orang yang dimuliakan lah. Aus dan Khazraj dah berpakat, dah setuju dah. Okay, dah mungkin ada majlis istiadat dah kot.
iaitu melantik Abdullah bin Ubay bin Salul ni sebagai pemerintah. Dan Abdullah bin Ubay bin Salul ni pun dah tempah dah dia punya mahkota dia dah. Untuk tinggal dipakai dan nak memerintah Madinah je, Yathrib waktu tu. Tapi tiba-tiba Nabi SAW hijrah dan Nabi sampai di Madinah. Dan Nabi sampai ni, bagi Abdullah bin Ubay, Nabi telah sailang lah kuasa dia. Itu istilah dia lah. Nabi telah ambil tikam belakang lah. Jadi dia memang betul-betul tak suka Nabi dan dia betul-betul bermusuh dengan Nabi SAW. Okey, itu yang pertama. Betul, dia berangan nak jadi raja. Dia bukan berangan dah. Tapi dia memang nak jadi raja. Memang dah jadi raja dah. Dah diangkat. Dah ditempah dah mahkota dia. Tapi tak jadilah. Tak berkesampaian. Okey. 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 Kemudiannya, kebencian dan permusuhan daripada Abdullah bin Ubay ni, dia memang terzahir lah. Nabi tahu. Ni bukan Nabi serkap jarang. Bukan Nabi agak-agak. Memang terbukti. Antara yang dibawa oleh Sufyan Rahman Al-Mubarakfuri ni adalah waktu Nabi SAW ni di Madinah, awal-awal zaman hijrah dahulu, Nabi ni pergi singgah lah, jumpalah dengan orang-orang tempatan di Yathrib ni, tengok keadaan-keadaan kan. Nabi sampai di satu di tempat duduknya Abdullah bin Ubay bin Salul ni. Masa Nabi SAW sampai ke sana, Abdullah bin Ubay bin Salul ni menzahirkan kebencian dia lah. Dia tak suka Nabi. Dia ambil kain, dia tutup hidung dia macam ni. Dia tutup. Dia tutup Dia tutup macam tu. Kenapa? Sebab dia kata, kami tak nak ada habuk-habuk ke sini. Dia tak nak macam tu. Itu istilah dia lah, bahasa kiasan lah. Habuk-habuk ke sini tu, mana boleh lari tuan-tuan. Biasalah dengan keadaan padang pasir, berdebu ni memang sentiasa. Dia berjalan pun berdebu, semua orang berjalan berdebu. Tapi bila Nabi sampai tu, dia tutup hidung macam ni, kami tak nak ada debu-debu di sini. Maksudnya, kami tak nak kamu ada di sini. Siapa yang tak terasa tuan-tuan? Siapa yang tak terasa? Tapi Nabi diamkan, Nabi biarkan. Tapi Nabi dapat isyarat lah, sebenarnya tak disukai. Kemudian, dalam majlis tu juga, Nabi SAW membacakan ayat-ayat Al-Quran. Sebab masa tu, kebanyakan orang Yathrib dah beriman dah. Nabi baca ayat Quran. Habis Nabi baca ayat Quran, kata Sufyan Rahman Al-Mubarakfuri ni, iaitu Abdullah bin Ubay ni kata apa? Dah, kamu duduk kat rumah kamu, jangan campur tangan dalam majlis kami ni. Maksudnya dah keluar lah. Maksudnya, sekadar datang undangan, dah balik. Kamu tak diraikan sebenarnya. Okay. Itu sebenarnya secara peribadi, apa yang berlaku pada Nabi SAW dengan Abdullah bin Ubay bin Salul. Okay, dengan Abdullah bin Ubay bin Salul. Nabi SAW ni dia satu makan hati lah. Tak adalah kita kata dia berdendam. Tidak. Tapi, Nabi ni dia macam dalam keadaan susah. Kalau saya buat sesuatu kepada Abdullah bin Ubay, dia kena faham. Abdullah bin Ubay ni, dia adalah orang yang dihormati di Yathrib. Okay. Kita ni macam satu level lah. Orang ni buat kita macam ni. Takkan kita nak, kita terasa hati tapi kita tak boleh buat sesuatu pada dia. Kalau saya buat sesuatu pada dia, mungkin orang Ansar tak setuju dengan keputusan Nabi. Contohlah macam tu. Jadi Nabi ni banyak benda yang Nabi fikir panjang. Selepas dia masuk Islam pun, banyak lagi benda yang Abdullah bin Ubay cuba rosakkan daripada dalam. Okay. Itu yang dilakukan. Betul. Kita kena bayangkan dia ni bakal raja di situ. Jadi dia ada kedudukan. Dia ada kuasa, dia ada pengaruh dia. Jadi Nabi SAW ni tak boleh buat satu keputusan ataupun tindakan yang melulu lah. Sebab orang-orang bawahan Abdullah bin Ubay ni ramai. Okay? Yang akan beri kesan lah pada image Nabi SAW. Okay, kemudian. Kata Sufyan Rahman Al-Mubarakfuri lagi, perangai Abdullah bin Ubay ni dia berpura-pura masuk Islam. Iaitu selepas peperangan Badar. Dalam masa yang sama, dia masih lagi menjadi musuh Allah dan juga musuh Rasulullah SAW. Dia sentiasa cuba berfikir macam mana nak memecah belahkan umat Islam. Dia memberikan sokongan kepada seteru-seteru Islam. Banyak. Kalau tengok dalam kisah Yahudi, Bani Nadir, Bani Qainuqa, mereka kan dah dihalau oleh Nabi. Tapi datangnya Abdullah bin Ubay, dia kata apa? Tak payah keluar. Saya akan backup kamu. Saya akan berperang dengan kamu. Saya akan bersama-sama dengan kamu. Dia menyimbah minyak pada api tau. Dia mainkan peranan dia waktu tu. Okay? Nabi SAW waktu tu pula susah nak buat keputusan. Kalau Nabi ambil keputusan kat dia, nanti orang akan tuduh Muhammad pukul sahabat dia. Kalau Nabi, dia banyak benda. Jadi Nabi memang nampaklah permusuhan daripada Abdullah bin Ubay. Dalam perang Uhud pula, Abdullah bin Ubay buat U-turn dengan 300 sahabat.
Sahabat-sahabat Nabi yang lain dah goyang dah. Kita nak teruskan perang ke tidak? Nak pergi perang ke tidak? Sebab apa? 300 dah berundur. Kita tinggal 700. Kita nak berhadapan dengan musuh dalam perang Khandaq, dalam perang Uhud, ada ada 3,000 tentera. Jadi banyak benda yang Nabi nampak. Abu Safir Rahman Al-Mubarakfuri dia bawa riwayat ni tuan-tuan. Sebenarnya untuk tunjukkan kepada kita perangai orang munafik pada peringkat awal ni memang ketara. Dan Nabi simpan hampir 6 tahun. Dia bukan setahun, bukan 2-3 bulan, bukan Nabi tak maafkan. Tapi dah mencecar 6 tahun. Dan sekarang ni dia merosakkan satu kita kata persaudaraan di kota Madinah yang kalau silap langkah dia boleh runtuhkan kerajaan Madinah. Jadi benda ni lagi besar. Okay, benda ni lagi besar. Sebelum ni dia secara peribadi dia dengan Nabi. Tapi sekarang ni gerakan ni dia memberi kesan kepada keamanan untuk negara Madinah. Jadi benda tu lebih besar. Sebab itu cerita ni dibawa. Sebab dia memberi kesan mudarat yang lebih besar lah. Kalau budak baru lahir tu dah masuk sekolah tadika dah. Okey. Baik, kemudian tuan-tuan. Okey, kata Safir Rahman Al-Mubarakfuri, benda yang paling Nabi ni susah nak cakap iaitu penipuan yang paling besar kata Safir Rahman Al-Mubarakfuri ni adalah waktu Nabi berkhutbah. Waktu Nabi berkhutbah ibu-ibu, Nabi nak khutbah ni, Nabi akan duduk di atas mimbar kan, di mimbar Nabi tu Nabi nak berkhutbah. Maka Abdullah bin Ubay ni dia akan berdiri dan dia akan ceramah dulu. Dia akan ceramah dulu. Apa ceramah dia? Dia kata di hadapan kamu ni ada Rasulullah. Di hadapan kamu ni adalah orang yang Allah muliakan. Di hadapan kamu ni disebutlah dia puji-puji Nabi ni. Nabi dekat atas mimbar ni, tempat nak khutbah ni. Sahabat-sahabat tengah tunggu Nabi nak khutbah ni, dia dah ceramah dulu lah. Dia puji-puji Nabi SAW. Ceramah lah. Dia dah mula cakap-cakap macam tu. Dia kata kamu dimuliakan, kamu diagungkan sebab dia lah. Sebab dia ni bla 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 bla. Kemudian tuan-tuan, kata Safir Rahman Al-Mubarakfuri, lepas dia duduk, lepas dia ceramah-ceramah tu dia duduk, barulah Nabi SAW naik dan barulah Nabi SAW akan berkhutbah. Baru Nabi berkhutbah. Tapi benda tu sebenarnya dia tak senergi dengan perbuatan dia. Tak senergi perbuatan Abdullah bin Ubay ni dengan cakap dia. Sebab dalam banyak perbuatan dia, orang Islam nampak dia ni berpura-pura. Kita macam tu juga kan. Kita boleh nampak perbuatan orang dengan percakapan orang. Jadi memang orang nampak perangai dia ni tak boleh jalan lah. Sampailah setiap kali dia buat macam tu, sampai ada sahabat-sahabat kata, wahai Abdullah bin Ubay, kau duduklah. Kau cakap ni tak sama dengan apa yang kau buat. Kau tak layak untuk cakap seperti itu. Okay, ni banyak cerita lah. Dia pun tak puas hati, dia pun dihalau daripada itu, macam-macam cerita ni. Okay, tak apa, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Kita berhenti dekat sini dulu. Kita boleh 9.18, saya tak nak ambil masa ibu-ibu. Mungkin ada kelas lagi lepas ni ibu-ibu. Ada urusan-urusan yang lain, saya berhenti dekat sini. InsyaAllah esok kita akan sambung lagi. Dan kita akan tengok lagi macam-macam perangai orang-orang munafik ni sebelum kita nak kaitkan orang munafik ni dalam insiden Bani Al-Mustalik ni. Macam mana dia sampai menuduh Aisyah ada skandal, sampai ramai orang boikot Aisyah. Kita akan tengoklah kesedihan lah pada keluarga Nabi, pada Aisyah dan yang lain-lain. Kita boleh tengoklah peranan-peranan mereka. Okey, baik. Saya habis kat sini lah. InsyaAllah. Sebab saya tak nak ambil masa yang banyak-banyak, nanti ibu-ibu ada urusan-urusan yang lain. Wallahualam, saya serahkanlah kepada bonda moderator. Silakan. Ustaz, ada soalan dekat chat tadi. Bonda tanya pasal ikan paus tu tadi. Okey. Kejap, mana dia? Saya boleh hilang dah. Ada pasal ikan paus tu, macam mana dia orang bawa balik? Macam mana mereka jaga kesegaran ikan paus tu sebab berbulan-bulan. Okey, baik. Ikan paus tu dia terdampar. Bukanlah mereka pergi tangkap ke apa. Satu, ikan paus tu terdampar. Kedua, mereka bukan bawa ikan paus tu balik Madinah. Dia potong sebahagian. Dan dikeringkan daging ikan paus tu untuk dibawa semula ke kota Madinah. Jangan bayangkan dia bawa satu ekor tu pulang ke Madinah. Tidak. Dia hanya potong separuh saja. Sedikit-sedikit lah. Kemudian dia keringkan dan dibawa pulang. Dia jadi bekal makanan lah di dalam perjalanan. Itu kaedah dia. Okay. Mira, agak tanya satu je. Sila. Sikit je. Tadi Ustaz kata ada dua sebab Rasulullah SAW berkahwin dengan Juwairiyah. Pertama sebab dia anak pembesar.
pada Bani Muttalib tu kan. Dan sebab kedua, Okey, sebab kedua tu supaya sahabat-sahabat yang ada dapat tawanan tadi tu dibebaskan. okey. Sebab sahabat-sahabat tu akan rasa ni keluarga Nabi dah ni, dah jadi keluarga Nabi, jadi bebaskan. Secara tak langsung Bani Muttalib ni akan tertawan lah dengan akhlak orang Islam ni. Jadi salah satu jalan dakwah yang besar lah kat situ. Betul, betul. Okey, baik. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Okay, kita tutup majlis ya, tak ada soalan. Okay. Okay. Alhamdulillah, barakallahu fikum, jazakumullah khairan katsira Ustaz. Mudah-mudahan bertambah kefahaman kita, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan barakah, mudah-mudahan Allah kurniakan limpahan rahmat kepada kita. Terima kasih kepada tim Gemenur Iman, terima kasih kepada sahabat-sahabat pencinta ilmu. Sebelum menutup majlis, izinkan saya buat sedikit ibahan Ustaz. Boleh. Pada pukul 2 petang, tahsin Al-Quran bersama Al-Fadilah Ustazah Helen Sukma Indah. Pada pukul 5.15 petang, kuliah asar bersama Al-Fadil Ustaz Ilin Aminin bin Muhammad Saleh. Pada pukul 8 malam, kuliah maghrib bersama Al-Fadil Ustaz Abdullah Umar bin Muhammad Saleh. Siapa yang ingin bertahsin Al-Quran, pada pukul 9 malam, kita ada kuliah isyak bersama Al-Fadilah Ustazah Umairah bin Muhammad Saleh, Talaki. Pada pukul 9.20 malam, kuliah isyak, kita bersama Al-Fadil Ustaz Dr. Abdul Rahman bin Mahmud dengan Tajdid Iman. Jadi teruskanlah bersama-sama dengan Gemenur Iman dengan kuliah-kuliah yang telah disediakan. Semoga memberi manfaat kepada kita di dunia dan juga di akhirat. Dengan ini saya memohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan. Yang baik itu datang dari Allah, yang tidak baik itu datang daripada saya sendiri. Kita tangguh kuliah kita. Sebagai penutup majlis, mohon sekali lagi Al-Fadil Ustaz untuk membacakan tasbih kifarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih semua. Assalamualaikum.